Alhamdulillah. Alhamdulillah qail walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtaru wa kana baina dzalika qawama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Muslimin yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan juga kepada tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan Rabbul Alamin. Dengan sama-sama kita melaksanakan titah perintahnya dalam keadaan yang sama, marilah sama-sama kita mencegah segala kemungkaran. Bahawa pengabadian yang kukuh adalah dengan melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pada hari ini yang penuh dengan keberkatan ini akan menjadikan kita insan yang berjaya di dunia maupun di akhirat. Muslimin sidang jemaat yang dirahmati Allah, Islam telah mensyariatkan pada setiap individu, masyarakat, keluarga dan juga negara hidup secara berhemah. Berhemah yang bermaksud mengutamakan keperluan yang paling penting dalam kehidupan ataupun aulawiyat, berbanding dengan perkara yang bersifat kemewahan. Membudayakan amalan hidup berhemah dengan mengutamakan perkara-perkara yang benar-benar perlu dan mustahak sahaja adalah asas kesejahteraan sebuah keluarga, masyarakat dan juga negara Islam. Dalam hal ini, Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi ada mengatakan bahawa sebahagian umat Islam hari ini kerap mendahulukan perkara yang kurang penting berbanding perkara yang cukup penting. Perkara penting dalam urusan-urusan wajib yang termaktub dalam syariat Islam, antaranya perkara tersebut ada yang besar, penting dan utama, dan ada juga yang kecil, ringan dan kurang penting dan kurang utama ataupun dianggap sebagai cabang ataupun furu' dan rukun. Perlu juga kita fahami gaya hidup berhemah berkait rapat dengan sifat berjimat cermat dan tidak membazir. Islam melarang sama sekali umatnya daripada hidup secara membazir, kerana ianya adalah daripada perbuatan yang terkeji. Islam menyifatkan perbelanjaan boros dan pembaziran adalah perbuatan keji adalah kerana memberi faedah kepada segelintir masyarakat dan menjauhkan lagi jurang di antara kaya dan miskin. Jika dasar berhemah ini diambil kira, maka hak-hak serta kebajikan orang-orang fakir dan miskin dapat ditunaikan sepanjang masa. Sesungguhnya orang yang membazir adalah saudara syaitan, dan syaitan amat suka kepada orang yang boros berbelanja mengikut kehendak nafsu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitani li rabbih kafura. Maksud daripada ayat ini, sesungguhnya orang yang boros membazir itu adalah saudara syaitan, sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang cukup kufur kepada Tuhannya. Ibnu Mas'ud
dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mentafsirkan ayat ini bahawa pembaziran itu bermaksud perbelanjaan ataupun menggunakan harta benda bukan pada tempatnya yang sebenar. Begitu juga dengan pandangan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu bahawa pembaziran itu ialah membelanjakan harta benda bukan pada jalannya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan terdapat 9 bentuk pembaziran yang sering dilakukan oleh manusia yang termasuk kita hari ini. Di antara pembaziran-pembaziran yang dibahagikan kepada 9 pembaziran, marilah sama-sama kita mengatapi. Kita mendengar cara yang terbaik, moga-moga kita tidak termasuk di antara orang-orang yang membazir pada hari ini. Pembaziran yang pertama, pembaziran ilmu pengetahuan jika tidak diamalkan pada jalan kebaikan. Pembaziran yang kedua, pembaziran amalan jika tidak dilakukan dengan hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembaziran yang kedua. Pembaziran yang ketiga, pembaziran kekayaan jika dibelanjakan pada perkara yang tidak manfaat dan tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembaziran yang keempat, pembaziran hati jika kosong daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembaziran yang kelima adalah pembaziran tubuh badan jika tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembaziran yang keenam, pembaziran cinta jika dicurahkan selain daripada Allah atau melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembaziran yang ketujuh, iaitu pembaziran masa jika tidak diurus dengan sebaik-baiknya. Pembaziran yang ke-8 adalah pembaziran akal fikiran jika tidak memikirkan sesuatu yang bermakna dan bermanfaat kepada agama. Dan pembaziran yang terakhir, pembaziran yang ke-9, pembaziran zikir sekiranya ia tidak memberi kesan kepada hati. Muslimin sidang jemaat yang dirahmati Allah, hari ini ramai orang yang sembahyang, tetapi mengapa sembahyangnya tidak memberi kesan kepada tubuh badannya? Sedangkan Allah berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah daripada membuat perkara-perkara mungkar. Tetapi sembahyangnya tidak menjadikan ia sebagai benteng untuk menjauhkan dirinya daripada melakukan keburukan kepada Allah ataupun maksiat. Adalah kerana membuat ataupun bersolat dengan keadaan melepas batu di tangga sahaja. Inilah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mengatakan zikir tidak memberi kesan kepada hati apabila melakukan hanya lepas batu di tangga. Muslimin sidang jemaat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri hidup dalam keadaan yang amat sederhana. Walaupun bukit, gunung ganang yang ada di sekitarnya pernah menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan emas dan perak, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolaknya dan tetap memilih cara hidup yang sederhana. Diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar dan bangun selepas itu dalam keadaan badannya berbekas dengan tikar yang ditidurnya itu tadi. Lalu dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh seorang sahabat dengan hamparan yang cukup lembut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam mafhumnya, apakah kedudukan aku di dunia ini? Tidakkah aku di dunia ini melainkan seumpama seorang pengembara yang berteduh di bawah pokok, kemudian berlalu meninggalkan pokok tersebut.
Diriwayatkan juga bahawa dapur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir 60 hari tidak berasap. Baginda dan isteri-isterinya hanya menjamah buah tamar dan air sahaja. Bukan kerana tidak mampu, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka untuk hidup dalam keadaan sederhana dan tidak melakukan pebaziran serta berbelanja mengikut hawa nafsunya. Dalam penjimatan sumber tenaga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyeru kepada umat Islam supaya tidak membazir dalam pengambilan wuduk ketika hendak bersembahyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an ketika beliau hendak berwuduk. Dalam hadis yang disebutkan an Abdullah ibn Amr bin As anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'din wa huwa yatawadda faqala ya ma hadha sarafu ya Sa'd qala afil wudu'i sarafun qala na'am in kunta ala nahri jar. Mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini daripada Abdullah bin Amr bin As bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berdekatan dengan Sa'ad yang sedang ketika berwuduk. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Pembaziran apakah ini wahai Sa'ad?" Maka Sa'ad berkata, "Dalam wuduk pun ada pembazirankah ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, walaupun kamu berwuduk di dalam sungai yang sedang mengalir." Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga Ahmad. Dan kita harus ingat bahawa harta yang dimiliki sebenarnya adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebagai penerima amanah yang pasti akan ditanya dari mana harta yang kita perolehi dan ke mana kita belanjakan harta tersebut. Bagaimanakah dalam dasar hidup berhemah ini kita juga hendaklah menjauhi sifat bakhil dan kedekut. Dengan mengamalkan sifat bakhil dan kedekut ini melambangkan bahawa kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menunaikan tanggungjawab serta amanah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-67 yang berbunyi, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtaru wa kana baina zalika qawama." Maksud daripada ayat ini, dan mereka yang apabila membelanjakan hartanya tidaklah melampau-lampau batas dan tidak bakhil kedekut pula, dan perbelanjaan mereka adalah betul-betul sederhana. Muslimin sidang jemaat yang dirahmati Allah, berdasarkan kepada pemerhatian mimbar hari ini, pembaziran dan penyelewengan dalam menggunakan harta kerajaan, syarikat dan harta rakyat sering berlaku. Maka membazir harta ini kerana beranggapan ia tidak menjejaskan harta peribadi. Oleh kerana itulah kita sebagai manusia yang beriman dan berintegriti, marilah sama-sama kita mengamalkan sifat berhemah dan berjimat cermat serta menjauhi sifat membazir agar mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Malahan dengan mengamalkan sifat berhemah, ia akan mendatangkan banyak faedah kepada diri kita dan banyak perkara yang di antaranya akan mendapat pahala daripada Allah dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga akan terselamat daripada muflis akibat hutang dan berbelanja mengikut hawa nafsu yang berlebihan. Serta kita juga akan mempunyai simpanan yang dapat menjamin hidup kita di saat menghadapi kesusahan. Justru itu mimbar menyeru kepada jemaah dan umat Islam sekalian, marilah sama-sama kita mengamalkan perbelanjaan dan gaya hidup berhemah sepanjang masa dan setiap ketika. Jangan tunggu hanya apabila susah dan gawat sahaja baru kita hendak memulakan hidup berhemah dan berjimat cermat. Mengakhiri khutbah pada minggu ini, marilah sama-sama kita merenung firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman ayat yang ke-20 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbaqa 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Maksud daripada ayat ini, tidakkah kamu memperhatikan bahawa Allah telah memudahkan untuk kegunaan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan telah melimpahkan kepada kamu nikmatnya yang zahir dan yang batin. Dalam pada saat itu ada di antara manusia yang membantah-bantah mengenai sifat-sifat Allah dengan tidak sebarang pengetahuan ataupun petunjuk, dan tidak berdasarkan kitab Allah yang menerangi kebenaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwatul mu'minun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan Rabbul Alamin. Dalam arti kata, hidup kita sentiasa mengingati Allah dalam kita memperbuatkan ataupun melakukan ibadah kepada Allah. Biarlah dengan hati yang ikhlas. Moga-moga kita termasuk di antara orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan beroleh kemudahan dan juga kesenangan di alam baqa nanti. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubana khillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih a'immatana wa walatal umurana. Allahumma ja'al wali ayatina fi man kaqa wattaqaka ya rabbal alamin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa azil syirki wal musyrikin wal kufri wal kafirin wan nifaqi wal munafiqin wal zalmi wal zalimin wansurna ala haula'il ladzina ya'udunana wa yasuddunana an sabilillah. Wa nas'aluka Allahumma ya bari'al hadzal wujud ya man bi faidhihi judihi kullil wujud an tu'ayyidal islam wal muslimin wa an tu'alika kalimat haqqi wad din wa an tashmala bi inayatika wa tawfiqika maulana al mu'tasim billah muhibbad din sultan al hajj Tengku Abdul Halim Muazzam Shah ibni almarhum Sultan Badli Shah
Rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tada' lana zamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala maridan illa syafaitah wala hamman illa farajtah wala dainan illa adaitah wala mazluman illa nasartah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.